Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Saya mohon maaf di atas sedikit kelewatan bersiaran pada petang ini kerana dalam perjalanan pulang tadi dan ada beberapa perkara yang berlaku sedikit terlewat untuk tiba. Namun mudah-mudahan insya-Allah kita dapat kekal istiqamah dalam untuk berkongsi ilmu, dalam untuk sama-sama membaca, menghayati Kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ahlan Kak Nur Lili Zabidi, Ninda Anis, Ummi Zaihadi, Samsarina Saifuddin, Norasia Ahmad, Zaiti Abdullah, Norazia Mukhtar, Safia Sapian, Galib Sprit, Fadilah Razak, Kamiza, Jamila Ihsan, Khaliza Irrahman, Ummi Zaihadi, Ruzia Ma'aruf, kemudian Wan Nasrah, Wan Ismail, Siti Mazura, Iza Salih, Suziani, Zimahdun, Hasiyah Nun, Anizah Umar, Ija Rahman, Haninani, Rohini Ani, Rafi'ah Muhammad Salih, kemudian Nurul Hidayat, Siha Cika, Nur Zaidah, Zainun Hadi, Syed Ahmad, Hajjah Salimah, Siti Nur Majid, Ahlan Nur Ahmad Darus, Nyimah Muharram, Zahara Alias, Alauyah Abdullah, Masriya Maria, Hajarah Zai, Amida Rauda, serta Arif Taib, dan juga Faridah Ismail, Virta Delima, Syam Ahmad, Irma Mas, Asamtullah Raini daripada Thailand, Ahlan, Wati Hafiz, Khalijah Sahad, Tuan Nur Rahim Sharif, Zakirah Ahmad, Siti Syami, Irma Mas dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa khabar pada petang-petang Ahad seperti ini? Mudah-mudahan kita punya pemberian ataupun pengorbanan untuk menuntut ilmu, walaupun nampak sedikit 30 hari setiap sesi, lebih kurang Allah balas dengan keberkatan pada masa yang lain. Marilah sama-sama kita mulakan dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu kongsi, bantu sebar luas, tag rakan-rakan, ahli keluarga, sahabat yang lain. Moga-moga lebih ramai yang boleh belajar daripada zikir dan doa daripada kitab Al-Adhkar, karangan yang telah dikumpulkan, yang telah dikarang oleh Imam An-Nawawi. Kata Imam Nawawi pada muka surat 353. Mohon sahabat-sahabat catatkan di ruangan komen muka surat 353. Kata Imam Nawawi, bila dah selesai semua amalan haji, dah selesai dan berakhirnya hari tasyrik dan jamrah ataupun melontar pada hari tasyrik, kata Imam Nawawi, apabila hendak keluar daripada kota Mekah, apabila nak keluar daripada kota Mekah, nak menuju ke mana? Untuk pulang ke negeri masing-masing, maka Imam Nawawi ingatkan, sebelumnya maka lakukan dahulu tawaf wada'. Sebelum balik, buat dahulu tawaf wada', tawaf perpisahan. Kemudian bila dah habis buat tawaf wada', maka pada waktu itu datanglah ke Multazam. Apakah Multazam? Tempat di antara Hajarul Aswad dan pintu Kaabah. Kalau dapat,
Kalaulah tak dapat, maka boleh baca doa berikut di mana-mana tempat yang lain. Maka datanglah ke multazam dan berdoalah di multazam dengan doa berikut. Ini perpisahan, nak balik, nak tinggalkan Baitullah. Tak tahu bila lagi Allah jemput, tak tahu bila lagi Allah akan bawa. Maka pada waktu itu kita pun berdoa. Apakah doa dia? Sama-sama kita hayati. Maka doanya adalah Allahumma, ya Allah, al-baitu baituk. Rumah ini adalah rumahmu. Ini adalah rumah Allah, Baitullah. Ini adalah rumah Allah. Maka kita kata, ya Allah, rumah ini adalah rumahmu. Wal abdu abduk, wabnu abdik, wabnu amatik. Dan ya Allah, hamba-Mu ini, iaitu kita yang sedang berdoa ini, hamba-Mu ini adalah hamba-Mu, bahkan putera kepada hamba-Mu, dan juga putera daripada hamba perempuan-Mu. Apa maksud dia? Ya Allah, ini adalah rumah-Mu, dan aku pun adalah hamba. Ibu bapa aku pun adalah hamba kepadamu. Lalu pada waktu itu kita menzahirkan betapa kerdilnya kita, betapa kecil dan tazallulnya kita. Kemudian seterusnya pada doa itu kita sebutkan, hamaltani ala ma sakhartali min khalqik hatta sayyartani fi biladik wa ballaghtani bi ni'matik hatta a'antani ala qada'i manasikik. Maka apa yang kita kata? Ya Allah, Engkau telah membawaku di atas apa yang Engkau kuasakan kepadaku daripada makhluk-Mu. Zaman dahulu orang datang melalui dengan unta, pada waktu itu dengan kuda. Maka kita kata, Ya Allah, Engkau telah beri kekuasaan, kudrah kepadaku untuk kawal kuda, untuk kawal unta. Zaman kita melalui kapal terbang. Lalu pada waktu itu kita bersyukur, Ya Allah, Engkau jadikan aku dapat menunggang tunggangan daripada makhluk-Mu untuk sampai ke rumah-Mu. Hingga Engkau memperjalankan aku ke negeri-Mu dan Engkau sampaikan aku dengan kenikmatan-Mu. Lalu di sini kita pada waktu itu kembalikan semuanya pada Allah. Kita dapat buat haji umrah bukan kerana kita ada duit. Berapa banyak lagi orang yang lebih kaya daripada kita, tetapi Allah tidak pilih. Kita dapat buat haji ataupun umrah bukan kerana kita punya giliran dah tiba. Berapa banyak orang yang gilirannya telah tiba namun tidak dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kembalikan semua nikmat itu kepada Allah. Hingga Engkau cukupkan aku untuk melaksanakan manasik. Manasik maksudnya ibadah haji-Mu. Ya Allah, fa in kunta radita anni fazdad anni ridha. Ya Allah, jika, fa in, terjemah in adalah jika. Lalu apabila itu yang ada dalam buku tukarkan kepada jika. Ya Allah, jika Engkau redha kepadaku, maka tambahkanlah keredaan-Mu kepadaku. Wa illa famunnal ana qabla an tan'a an baitika dari hadha awanun sirafi in adhinta li ghayra mustabdil bik wala bi baitik wala raghibin anka wala an baitik. Maka kita kata, Ya Allah, kalaulah Engkau redha, Engkau tambahkan keredaan-Mu kepadaku. Namun Ya Allah, jika tidak, jika Engkau tak redha dengan aku, maka daripada sekarang ini, sebelum rumahku menjadi jauh daripada rumah-Mu, maka ini adalah waktu dan masa yang mana aku bakal pergi. Maka apabila Engkau mengizinkan aku tanpa keinginan untuk menggantikan-Mu dan menggantikan rumah-Mu, tanpa ketidakredha-Mu kepada ketidaksukaan kepada-Mu dan kepada rumah-Mu. Lalu kita minta, Ya Allah, kalaulah Engkau tidak redha denganku, maka sebelum aku berpisah ini, janganlah menjadikan aku tidak redha dengan-Mu. Ya Allah, jadikanlah aku redha kepada-Mu apapun keadaan yang Engkau kurniakan kepadaku. Maka seterusnya kita kata, Allahumma, Ya Allah, fa ashibni al-afiyata fi badani wal ismata fi dini wa ahsin munqalabi warzuqni ta'ataka ma abqaitani wajma' li khairal akhirati wad dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku
jadikanlah untukku kesihatan pada tubuhku, penjagaan pada agamaku, dan perbaikilah tempat kembaliku. Maksudnya rumah yang kita bakal balik setelah lama bermusafir, jadikanlah ianya tempat yang elok. Berilah aku rezeki berupa ketaatan kepadamu selama mana aku masih hidup. Kumpulkanlah untukku segala jenis kebaikan akhirat dan dunia. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Lalu doa ini bagus kalaulah boleh, kata Imam Nawawi, kita baca di multazam sebelum balik, selepas daripada tawaf wada', tawaf perpisahan, sebelum kita meninggalkan Mekah. Lalu mungkin sebelum ni kita tak sempat nak buat, maka sekarang kita amalkan doa ini. Tak boleh bahasa Arab, maka bacalah doa bahasa Melayu. Kata Imam Nawawi, kena ingat bila baca doa ini, mulakan dan akhirkan dia dengan memuji Allah dan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang telah diajar pada penjelasan setiap doa. Janganlah terus baca doa ini, puji dahulu Allah, selawat dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, bagaimana pula kalaulah nak balik wanita itu adalah haid? Kerana orang haid pada waktu itu tidak boleh tawaf. Kata Imam Nawawi, apabila yang nak melakukan doa ini adalah wanita yang sedang haid, maka dia tak boleh buat tawaf, tak boleh masuk ke Masjidil Haram. Maka hendaklah dia berdiri di pintu masuk Masjidil Haram dan berdoa dengan doa ini dan kemudian pergi. Wallahu a'lam. Lalu moga-moga orang yang buat haji, bila dia berdoa dengan doa ini, Allah kurniakan keredaan kepadanya. Allah kurniakan kepadanya afiah kesihatan. Allah kurniakan kepadanya penjagaan pada agama, sebab dia telah menyempurnakan rukun Islam daripada rukun-rukun Islam yang lain. Moga terpelihara agamanya, terpelihara amalan dia. Bukannya bila dia balik, dia kembali kepada keadaan yang mungkin tidak baik ataupun tidak elok seperti sebelum dia melakukan ibadah haji. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka ini kalaulah seseorang itu balik, kalaulah ada seseorang pada waktu itu dia pergi Madinah, selepas daripada haji dia pergi Madinah, maka Imam Nawawi mula mengajarkan tentang doa-doa ketika mana nak menziarahi makam Rasulullah di bumi Madinah Al-Munawwarah. Kata Imam Nawawi, fasal yang seterusnya, zikir-zikir dan doa yang dibaca ketika mana ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makam maksudnya tempat persemadian, kubur baginda, pusara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bahasa Arab disebut makam. Maka disebutkan di sini, kata Imam Nawawi, dianjurkan bagi sesiapa sahaja yang telah melaksanakan ibadah haji, orang yang dah buat haji, maka selepas haji dianjurkan, digalakkan untuk dia pergi ke mana? Untuk dia berziarah ke makam, ke pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu letaknya sama ada dalam perjalanan dia pulang ke negeri dia atau tidak. Maka kata Imam Nawawi, sama ada Madinah itu adalah di tengah-tengah jalan sebelum dia balik ke negeri dia, ataupun pada waktu itu tidak, tetap digalakkan untuk orang yang dah selesai haji untuk dia berziarah ke pusara dan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita pergi umrah, kita kata kita nak pergi umrah dan ziarah. Umrah di Baitullah, ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Imam Nawawi, kerana berziarah ke pusara, ke makam Rasulullah termasuk ibadah terpenting. Kerana kita dapat semuanya melalui baginda Rasulullah, maka menziarahi baginda Rasulullah termasuk daripada ibadah yang terpenting, kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, usaha yang mendatangkan keuntungan besar dan harapan terbesar apabila hendak berziarah kepada pusara Rasulullah, maka disarankan untuk memperbanyakkan selawat. Bila kita nak pergi dia ke bumi Madinah, perbanyakkan selawat walaupun sebelum sampai. Sebab itu Imam Nawawi kata, perbanyakkan selawat di sepanjang perjalanan. Sama ada selawat yang panjang ataupun selawat yang pendek, apapun selawat, perbanyakkanlah selawat
selawat dalam perjalanan nak menuju ke Madinah. Sama macam kita, kalaulah kita daripada Malaysia turun dahulu ke Madinah, sepanjang perjalanan itu perbanyakkanlah selawat. Kata Imam Nawawi, ketika pandangan mata telah tertumpu pada pohon-pohon kota Madinah, dah mula tiba pada waktu itu di persempadan Madinah dan juga Masjid Nabawi dan lain-lain, maka bacaan selawat sepatutnya lebih dihidupkan, lebih diperbanyakkan, serta berdoa kepada Allah agar ziarah ini membawa manfaat kepadanya dan agar dengan ziarah tersebut dapat menjadikan asbab kebahagiaan dunia dan juga di hari akhirat. Lalu ketika mana dalam perjalanan dah digalakkan selawat, bila tiba di bumi Madinah, nampak sempadan Madinah, nampak Masjid Nabawi, kata Imam Nawawi, lebihkan lagi selawat, banyakkan lagi selawat dan juga doa. Moga-moga ziarah ini meninggalkan kesan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kata Imam Nawawi, juga dianjurkan membaca doa berikut ketika mana kita tiba di bumi Madinah. Lalu bila tiba di bumi Madinah, baca doa berikut. Apakah doanya? Sama-sama kita baca. Allahumma ftah alayya abwaba rahmatik warzuqni fi ziyarati qabri nabiyyik sallallahu alaihi wasallam ma razaqtahu awliya'ak wa ahla ta'atik waghfir li warhamni ya khaira mas'ul. Apakah terjemahannya? Allahumma, ya Allah, iftah alayya, bukakanlah untukku, ke atasku, bagiku, abwaba, pintu-pintu, rahmatik, rahmat dan kasih sayangmu, warzuqni, rezekikanlah daku, kurniakanlah daku, fi ziyarati qabri nabiyyik, pada ziarah pusara dan juga makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma razaqtahu, apa-apa yang engkau kurniakan kepada kekasihmu dan orang-orang yang taat kepadamu. Maksudnya Imam Nawawi ajar bila kita nak sampai Madinah, minta, ya Allah, apapun orang-orang yang salih, orang-orang yang taat, kekasih-kekasihmu bila ziarah makam Nabi, mereka dapat sir yang tertentu, mereka dapat pada waktu itu sesuatu, perasaan ataupun sesuatu yang tertentu, kurniakan semua yang engkau berikan kepada kekasihmu, kepada orang-orang yang taat kepadamu ketika mana ziarah baginda Nabi, kurniakan juga kepada daku. Waghfirli, ya Allah, ampunilah daku, warhamni, kasihani dan rahmatilah daku, ya khaira mas'ul, wahai sebaik-baik zat untuk diminta. Lalu kita minta akan doa ini. Lalu ini bila kita tiba di persempadan Madinah, banyakkan selawat dan juga baca doa ini. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika mana hendak masuk masjid, disunnahkan untuk mengucapkan doa seperti ketika mana masuk masjid yang lain. Maka pada waktu itu kita minta, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Setelah itu, bila masuk Masjid Nabawi, solat dahulu tahiyatul masjid, kemudian dilanjutkan dengan pergi kepada pusara Nabi. Pada waktu itu pergi ke makam Nabi dengan menghadapkan wajah ke arahnya dan membelakangkan kiblat sejauh lebih kurang 4 depa daripada dinding makam. Maka pada waktu itu walaupun ia kiblat, tetapi bila tiba di makam Nabi, kata Imam Nawawi, pada waktu itu menghadap kepada pusara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pusara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila tiba di pusara Nabi, lalu pada waktu itu kita bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah yang lelaki, dia boleh nampak di situ ditulis, ini makam Nabi, ini pusara Abu Bakar dan ini adalah pusara Umar. Maka pada waktu itu beri salam kepada pusara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah salam yang boleh kita bagikan? Kita boleh bagi apa-apa salam, tetapi Imam Nawawi sarankan lafaz ini.
kerana lafaz pada waktu itu disertai dengan selawat untuk baginda Nabi SAW. Maka pada waktu ketika mana kita menghadap pusara Nabi, dan pada waktu itu membelakangkan kiblat untuk lelaki, maka kita pun sebut Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya khiratallahi min khalqih, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin wa Khataman Nabiyyin, Assalamu alayka wa ala alika wa ashabika wa ahli baitika wa ala nabiyyin wa sairis salihin, ashhadu annaka ballaghta risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah fajazakallahu anna afdala ma jaza rasulan an ummati. Masya Allah. Lalu pada waktu itu kita ucapkan terima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Nawawi, bila tiba di pusara Nabi, maka pada waktu itu kita sebutkan Assalamu alayka, kesejahteraan dan juga semoga kesejahteraan, kebaikan dicurahkan ke atas kamu ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Assalamu alayka ya khiratallah, semoga kesejahteraan dilimpahkan ke atas kamu wahai makhluk yang terbaik daripada ciptaan Allah. Assalamu alayka, semoga kesejahteraan dilimpahkan ke atas kamu ya Habiballah, wahai kekasih Allah. Assalamu alayka, semoga kesejahteraan dilimpah ke atas kamu ya Sayyidal Mursalin, wahai penghulu segala rasul, wa Khataman Nabiyyin, wahai penutup segala nabi. Assalamu alayka, semoga kesejahteraan dilimpahkan ke atas kamu wa ala alika, dan ke atas ahli keluarga kamu, wa ashabika, dan para sahabat kamu, wa ahli baitika, dan seisi rumah kamu, wa ala nabiyyin, dan ke atas para nabi, wa sairis salihin, dan semua orang-orang yang salih. Ashhadu, aku bersaksi wahai Rasulullah, annaka, sesungguhnya dikau, ballaghtar risalah, telah menyampaikan segala risalah yang telah diperintahkan Allah, wa addaital amanah, dan aku bersaksi dikau telah menunaikan segala perkara yang telah diamanahkan kepadamu, wa nasahtal ummah, dan engkau telah berlaku baik dalam menasihati umat ini. Fajazakallahu anna, maka semoga Allah memberi balasan kepada kamu wahai Rasulullah daripada pihak kami dengan sebaik-baik balasan yang pernah diberikan kepada seorang rasul daripada umatnya. Lalu kita pada waktu itu mengakui pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam masa yang sama mendoakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalaulah kita baca waktu pusara, pada waktu itu pasti akan menitiskan air mata, sebab waktu itu kita akan faham, ya Allah, pengorbanan Nabi macam mana, ya Allah, susah payah Nabi macam mana. Kita tak mampu nak balas apa-apa kecuali hanya dengan doa dan juga selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, bagaimana kalau ada orang kirim salam, ada orang kampung kirim salam, ada pada waktu itu teman-teman kirim salam untuk Nabi, maka pada waktu itu kita boleh guna lafaz berikut yang pendek. Maka pada waktu itu kita sebut, kata Imam Nawawi, apabila ada seseorang yang menitipkan salam kepadanya untuk Rasulullah, maka pada waktu itu sebutkan dengan lafaz berikut, Assalamu alayka ya Rasulullah min Umar bin Abdul Aziz, contoh. Assalamu alayka ya Rasulullah min Fatimah mungkin. Assalamu alayka ya Rasulullah min Safiyah mungkin. Assalamu alayka ya Rasulullah min Atiyah mungkin. Maka pada waktu itu sebutkan nama orang tersebut. Kata Imam Nawawi, bila dah selesai memberi salam kepada junjungan baginda Nabi, maka pada waktu itu tiba pula giliran Sayyidina Abu Bakar, dan kemudian tiba giliran Sayyidina Umar.
Kata Imam Nawawi, setelah itu beranjak ke sebelah kanan, lebih kurang 1 depa. Zaman itu tidak ada tanda. Zaman kita dah ada tanda. Ini adalah Abu Bakar, ini adalah Umar. Maka zaman itu tidak ada tanda. Maka pada waktu itu beri salam kepada Abu Bakar. Beri salam kepada Abu Bakar. Dan kita juga boleh sebut, wahai Abu Bakar, moga Allah membalas kebaikan kamu kerana engkau sentiasa bersama dengan baginda, engkau gembirakan baginda, engkau berikan segala pengorbanan, harta kekayaan untuk baginda Nabi SAW. Boleh juga kita doakan begitu. Kemudian pada waktu itu kita beranjak lebih kurang 1 depa ke arah kanan, dan pada waktu itu beri salam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan juga kita boleh kata doa yang sama kepada Umar bin Khattab. Kemudian kembali lagi di tempatnya semula di hadapan Rasulullah. Dan kalau pada waktu itu boleh, selalunya susah sebab ramai orang, maka kembali semula ke depan makam Rasulullah. Dan pada waktu itu nak buat apa? Pada waktu itu bertawassul. Apakah maksud bertawassul? Maka contohnya kita kata, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad nabiyyir rahmah. Ya Allah, aku meminta kepadamu. Kita minta dengan Allah. Bukannya kita minta dengan baginda, kita minta dengan Allah. Tetapi kita pada waktu itu menjadikan baginda sebagai wasilah, sebagai perantaraan agar Allah kabul doa kita, agar Allah terima doa kita. Berkenaan tentang tawassul, banyak riwayat, bahkan Imam Nawawi telah bawakan ketika mana doa solat hajat, dan itu dikenali sebagai doa bertawassul. Kalaulah di negeri Selangor dalam khutbah-khutbah Jumaat, maka di situ ada juga doa tawassul. Tawassul maksudnya kita minta dengan Allah, tetapi pada waktu itu melalui perantaraan wasilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita meminta syafaat baginda, dan pada waktu itu kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang lain. Lalu nak doa apa? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, lalu berdoa untuk dirinya sendiri. Doalah untuk diri sendiri. Kemudian jangan lupa doa untuk ibu bapa, doa untuk teman, sahabat kenalan, orang-orang yang pernah berbakti, berbuat baik kepada kita, dan doakan kepada seluruh kaum muslimin secara umum. Kata Imam Nawawi, dianjurkan untuk memperbanyakkan doa dan memanfaatkan kesempatan berada di tempat mulia ini sebaik-baiknya, serta bertahmid, iaitu memuji kepada Allah, bertasbih subhanallah, bertakbir Allahu Akbar, dan bertahlil la ilaha illallah, serta memperbanyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyakkan semua amalan ini. Kemudian kalaulah boleh, zaman kita susah kena pusing balik, maka pergi ke Raudah. Lalu Rasulullah pada waktu itu, Abu Bakar, Umar kembali kepada Rasulullah dan kemudian pergi ke Raudah. Kalaulah boleh. Namun selalunya tidak boleh. Kadang-kala nak berdoa menghadap ke arah kubur Nabi pun pada waktu itu tak dibenarkan. Mereka suruh doa ke arah kiblat. Padahal Imam Nawawi kata berdoa ke arah kubur baginda Nabi bukan kerana kita minta daripada Nabi. Kita hanya bertawassul, berwasilah kepada baginda Nabi. Kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Lalu faham, ada sahaja yang ada sebilangan ataupun sekelompok manusia pada waktu itu tidak mempercayai tawassul dan juga wasilah, dan pada waktu itu mengatakan ianya adalah perkara yang salah dan sebagainya. Tetapi bagi pandangan saya, ia adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang boleh diamalkan dan bagus untuk diamalkan. Walinnasi fima ya'shikuna madhahibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Adhkar, boleh sahaja tekan link yang berada di ruangan komen. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga kita akan jumpa pada malam nanti jam 9.10 malam dalam perkongsian berkenaan tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam perkongsian berkenaan tentang peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.
Kepada yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen.